ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita dapat bersama-sama. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah, kita akan sambung tafsir daripada surah Saba ayat yang ke-15 pada hari ini. Ayat yang ke-15 ini kita masih lagi membicarakan ayat nombor 14 yang minggu lepas tu. Kita bicara masalah Nabi Daud, Nabi Sulaiman yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kehebatan boleh memerintah jin dan juga angin. Perjalanan yang lama, sebulan perjalanan, tetapi Allah Subhanahu wa taala beri kepada Nabi Allah Sulaiman dalam masa yang singkat sahaja, tidak lama. Singkat, sebulan perjalanan dia singkat sahaja, boleh pergi mari dengan semudah, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada kita bahawa yang manusia sembah jin dengan mengatakan jin juga tahu benda gaib ini satu benda yang tidak betul. Oleh kerana pada minggu lepas kita telah sebut bahawa falamma qadayna alaihi al-maut ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Itu apabila Nabi Sulaiman mati wafat, apabila tongkatnya dimakan oleh anak-anak, barulah kawan tu kata, oh mati dah rupanya. Baru jin kata mati. Bermakna di situ bahawa jin tu pun tak tahu bila Nabi Sulaiman mati. Lalu di sana tak timbullah masalah minta tolong dengan jin, dengan dakwaan jin itu tahu benda yang gaib. Hakikat yang sebenarnya jin tidak mengetahui benda-benda yang berbentuk al-ghaibiyat. Baik. Kita tengok ayat nombor 15. Laqad kana fi sab'in fi maskanihim ayah. Jannatan an yaminin wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lah. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Baik. Laqad, sesungguhnya, ataupun demi sesungguhnya. La dia campur dengan qad, membawa makna perkataan yang cukup kuat dalam bahasa Arab. Kita kata demi sesungguhnya. Kalau qad saja kuat dah. Qad ja'akum mau'izatun min rabbikum. Qad ja'akum mau'izatun min rabbikum. Telah datang, sesungguhnya telah datang mau'izah, peringatan pada kamu. Kuat dah, tapi disebut laqad, kuat lagi. Nak kuat lagi, walaqad. Itu kaedah bahasa Arab. Dan demi sesungguhnya. Maknanya cerita ni cerita yang benar, cerita yang betul. Kana li saba'in fi maskanihim ayah. Sesungguhnya bagi kaum Sabak di tempat kediaman mereka ada tanda. Penduduk Sabak ni diberikan dengan kelebihan dari segi keduniaan. Sabak ni sebenarnya nama daripada raja-raja negeri Yaman. Dia kawasan dia di Yaman. Dan juga Raja Yaman ni, Sabak ni, Sabak tu nama raja dia.
julukan, orang panggil gelaran negeri dia nama Sabak. Sabak tu asal daripada nama raja. Jadi raja tu nama diletakkan nama negeri itu bersempena dengan nama dia. Kalau kita biasa dengar Ratu Bilqis daripada Sabak lah tu. Cuma kalau kita tengok daripada susunan ayat ni, selepas daripada Allah Subhanahu Wa Taala di awal surah dulu kita cerita bab hari kiamat. Kalau kita reverse sikit ke belakang, sampai dia kata Nabi ni menipu dan sebagainya. Dan kemudian Allah Ta'ala cerita tentang Nabi Daud, Nabi Sulaiman yang berada di Palestin. Palestin itu negeri utara, Sabak negeri selatan. Palestin yang diperintah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ini negeri yang bersyukur. Sabak di sebelah selatan ni, di sebelah Yaman ni, negeri yang kufur. Nabi Daud, Nabi Sulaiman memerintah dengan tauhid. Tapi kita masyhur cerita bahawa negeri Sabak yang diperintah oleh Bilqis, mereka menyembah matahari. Jadi dua perbezaan negeri yang Allah Ta'ala sebut. Sekarang Allah Ta'ala beri contoh negeri Sabak. Mereka tidak bersyukur dengan nikmat Allah. Hasil daripada tidak bersyukur tu, Allah Ta'ala tarik balik nikmat yang ada pada mereka itu. Baik. Maka Allah Ta'ala pun, baru Allah Ta'ala cerita negeri Sabak, fi maskanihim ayah, sungguhnya tempat mereka ada tanda. Kemudian Allah Ta'ala mengutuskan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengutus kepada mereka rasul-rasul, memerintah kepada mereka supaya bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi mereka berpaling di atas apa yang Allah Ta'ala sebut. Akhirnya mereka diazab oleh Allah. Apa yang menyebabkan negeri mereka ni hebat sangat sampai Allah Ta'ala sebut ni? Jannatanin ayyaminin wa shimal. Itu dua buah kebun di sebelah kanan mereka dan di sebelah kiri mereka. Dua kebun di sebelah kanan mereka dan di sebelah kiri mereka. Mereka diberikan kebun yang berpanjangan, belah kanan, belah kiri, di sepanjang bandar mereka. Dikatakan bahawa bukanlah ada dua kebun sahaja di seluruh Sabak ni, tapi ada kebun yang banyak lagi. Tapi Allah Ta'ala nak menampakkan suburnya negeri itu sepanjang jalan. Kalau kita daripada Padang Besar sampai ke Arau tu, harum manis penuh tepi. Boleh faham tu dah? Tu nak bagi faham. Dan ada satu riwayat sebut bahawa rendangnya buah tu tak payah petik. Sebab kalau orang perempuan junjung raga tu, dia lalu kat pohon tu, kena buah terjatuh sendiri dalam raga. Dahsyat lah. Kita ni duk berperang dengan harum manis tu, pergi semayang pun tidak. Tunggu kebun. Beruk tengok pun suka kadang-kadang. Kita kata tak. Tapi tak apalah, kita punya rezeki kat tu tak apalah. Kalau kita buat ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala bagilah pada kita. Kita sedekah banyak, kita infak banyak, betul. Ni saya nak cerita ni orang yang ada kebun tapi tidak infak ni. Bukan saya nak kata pada siapa-siapa, tak saya kata lagi orang kata saya kata pada tuan-tuan pula. Tak ni. Subur sungguh Tuhan bagi kebun dia. Dengan pepohonnya membawa hasil yang hebat, rasanya yang sedap. Apa Allah Ta'ala perintah? Qulu min rizqi rabbikum washkurulah. Makanlah olehmu daripada rezeki Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Itu je. Jadi kalau kita ada tanaman yang sihat, yang subur, yang segar, Allah Ta'ala bagi kita hasil yang baik, terutamanya negeri kita ni, ada buah yang tidak ada di negeri lain, qulu min rizqi, boleh makan. Tapi yang penting, washkurulah. Bersyukur. Jadi, hakikat kesyukuran itulah kita kena faham. Kerana banyak manusia yang tidak bersyukur. Syukur ni bukan dengan mengucap Alhamdulillah saja orang bersyukur ni. Setengah orang tak faham. Syukur ni bukan kata Alhamdulillah, maka dia bersyukur. Tidak. Ibnu Qayyim sebut,
berkenaan dengan bersyukur ni, asyukru bil qalb, khudu'an wastikanah, bil lisani thana'a wa i'tirafan, wal jawarih at-ta'atu wa inqiyadan. Yang bermaksud syukur dengan hati, tunduk kepada Allah dengan rasa tenang, syukur dengan lisan, memuji dan mengakui nikmat daripada Allah, syukur dengan anggota badan, iaitu taat dan patuh kepada Allah. Kita nampak gambaran syukur yang Ibnu Qayyim sebut. Yang pertama, dengan hati kita. Kita rasa tenang apabila dapat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketenangan itu tidak akan dapat kalau kita menjadi seorang yang kufur pada Allah. Dan satu lagi kaedah bersyukur ni, apabila kita melihat orang yang bawah daripada kita, bukan orang atas kita. Orang bawah kita. Maknanya apa? Kalau kita ada kereta, kita tengok orang dia ada motor, tak ada kereta. Asyik baik aku ada kereta, alhamdulillah. Kalau kita dah ada kereta, hebat dah. Kita tengok orang yang tak ada kereta, apa? Jalan kaki. Kalau kita naik motor, kita tengok orang jalan kaki. Nasib baik aku ada motor. Tak pakai kereta pun tak apa, dia tu jalan kaki. Orang yang jalan kaki dah, nasib baik aku boleh jalan kaki, dia kata. Tak, daripada orang ada hak kaki tak ada. Ini semua nilai yang bersyukur. Tapi kalau kita tengok orang yang atas pada kita, kita rumah tak berapa besar sangat, tengok rumah besar, oh untung dia. Oh untung dia rumah besar. Nilaian bersyukur tu tidak ada pada kita. Jadi situ kena ingat. Selagi mana kita duk tengok orang atas pada kita, nah, contoh kita tengok di lengan kita, Allah, satu je gelang. Tengok kawan kita empat duduk situ. Oh, sakan dia dah. Nah, banyak. Merelik pula tu, jauh tu nampak dah. Kita hak biasa-biasa je. Kita tak mari bersyukur. Cuba tengok hak susah tu. Hak gelang apa pun tak ada. Zulian pun tak mampu beli. Nah, dia tak ada apa pun. Tengok di tubuh dia. Kita kata nasib baik juga. Walaupun satu suami beli pun tak apalah. Tak beli banyak daripada tu tak ada langsung. Setiap orang Tuhan bagi nikmat yang berbeza. Tapi nilaian kesyukuran pada Allah tu, tengok setiap orang macam mana dia mampu untuk menjadi ibadiyah syakur. Seorang hamba yang bersyukur pada Allah Ta'ala. Saya tekan sikit bab syukur ni, supaya kita betul-betul bersyukur pada Allah. Dengan hati rasa tenang. Syukur dengan lisan, memuji dan mengakui daripada Allah. Alhamdulillah, Tuhan bagi. Nabi Ibrahim orang paling bersyukur sekali. Alhamdulillahilladzi wahabli al-kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Dia puji Allah. Alhamdulillahilladzi wahabli. Ya Allah, aku memuji kamu. Alhamdulillah, bersyukur di atas apa yang kau beri. Beri apa? Min kibari Ismail wa Ishaq. Anak Ismail dan anak Ishaq. Lepas dia berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan zuriat keturunan dia zuriat yang baik. Tak ada lah Nabi Ibrahim ni. Nabi Ibrahim lah contoh doa yang paling hebat sekali. Sebab dia berdoa tu bukan untuk dia saja, untuk zuriat keturunan dia. Kita tak tahu zuriat keturunan kita nak jadi apa ni, kita tak tahu. Masa akan datang, masa lah ni kita tengok budak-budak dah pelik-pelik dah perangai. Akan datang kita tak tahu jadi macam mana. Dengan anak cucu kita, dengan cucu kita, dengan anak kita yang ada, kita tak tahu jadi macam mana. Tapi kita ada doa pada Allah. Doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala inilah yang membuatkan Allah Taala jaga anak cucu kita ni. Allah Taala jaga zuriat keturunan kita daripada gangguan-gangguan syaitan. Oleh kerana kita pun malas nak berdoa. Bukan kata nak berdoa anak cucu, doa ke diri sendiri pun tidak. Doa ke diri sendiri pun tidak. Macam mana nak doa supaya Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada anak cucu kita ni ketenangan, beri anak cucu kita tetap akidah. Tu semua doa yang Allah Taala sebut macam mana Nabi Ibrahim berdoa. Tapi kita nak ambil contoh berdoa, ambillah contoh cara Nabi Ibrahim berdoa. Dan itu juga merupakan cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal i'tiraf dengan lidah.
mengakui dengan lidah. Kemudian dengan badannya taat dan patuh kepada Allah, tu bersyukur dengan badan. Dan bersyukur ni kita terima nikmat Allah dan kita balas nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan kita pada Allah. Orang boleh rezeki banyak contoh. Rezeki ni bukan sahaja duit, rezeki ni boleh hidup tenang, orang lain duduk serabut, kita tenang hidup. Makan apa ada, bersyukur dengan apa yang Allah Ta'ala bagi. Cara bersyukur yang paling hebat sekali, kita bersedekah. Cara bersyukur yang paling hebat setelah Allah Ta'ala beri nikmat kepada kita. Nak sedekah ni bukan duit saja. Kita bagi idea kita, kita bagi nasihat kita bagi apa saja. Hak mampu bagi duit, bagi duit. Hak tu yang besar. Hak mampu bagi nasihat, bagi nasihat. Hak mampu mengajar, mengajar. Itu semua benda yang boleh kita buat sebelum daripada Allah Subhanahu Wa Taala tarik segala nikmat yang Allah Taala bagi kepada kita. Dan apabila Allah tarik segala nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita, kita hidup dalam keadaan yang terumbang-ambing, tak tahu nak capai di mana. Orang panggil hidup dalam keadaan lemas. Orang lemah ni dia tak kira dah apa-apa atas pun, dia pegang semua sekali. Sedangkan hak dia pegang tu tak ada apa pun kerana dia telah lemas dalam air. Orang yang lemas dengan dunia, dia tak nampak akhirat. Dia tenggelam dengan dunia dia. Dia nampak depan mata dia ada dunia. Akhirat dia tak nampak. Dia celek mata pagi, duk fikir nak makan apa hari ni, nak buat apa hari ni, nak beli apa hari ni, nak buat apa, nak pergi rumah siapa. Dia tak ada duk fikir hari ni nak pergi kat mana, kuliah maghrib di mana, nak mengaji apa, tak ada fikir. Sebab hidup dia makan tidur, makan tidur, makan tidur. Dia ni adik-beradik dengan lembu je. Walaupun dia tu orang. Sebab lembu tak ada fikir apa. Dia sudah makan, dia berak tengah jalan. Dia tidur tepi tu. Kereta hon pun dia duduk ngunyah. Itu menatan lembu dia panggil. Kita jangan jadi macam dia. Nah, dia tak ada hidup dia okey, tak ada masalah. Kalau dia jantan sampai masa korban nampak gemuk molek, orang sembelih dia. Ada juga manfaat, boleh makan daging dia. Dah kalau orang sembahyang pun tak mau, mengaji pun tak mau, nak sembelih dia, waktu tulang. Tak ada manfaat apa yang dapat. Allahu Akbar. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut nikmat itu boleh jadi musibah. Nabi SAW sebut kullu ni'matin la tuqarribu minallahi azza wa jal fahiya baliyatun. Apa dia ni? Segala nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi laknat kepada orang. Bagaimana kau ni lah, kau sabar ni, nikmat banyak Tuhan bagi, kebunnya subur, tapi tidak digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Taala puji negeri dia tu, baldatun, negeri yang baik, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, dan diberi keampunan oleh Tuhan. Walaupun tidak bersyukur, tapi Tuhan ampun mereka. Apa makna Tuhan ampun ni? Bukan Tuhan redha dengan dia tak bersyukur tu, tidak, tapi masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk dia bersyukur, dan masih lagi diberi nikmat oleh Allah walaupun dia tu tidak bersyukur. Itu orang panggil Raufur Rahim yang ada pada Allah, kasihan belah yang ada pada Allah Ta'ala. Ya Allah, memang begitulah hidup manusia ni. Dia derhaka macam mana pada Allah pun, Allah Ta'ala bagi peluang untuk dia hidup. Nasi boleh makan lagi, sembahyang tak mahu. Nasi boleh makan lagi, mengaji tak mahu. Pergi masjid sembahyang jemaah, tak pergi. Tapi duduk kedai kopi makan nasi lemak boleh lagi? Boleh. Nak pergi mengaji duduk ni, jauh nak pergi. Orang duduk mengaji pagi-pagi, kuliah duha, oh tak boleh pergi, tak boleh duduk lama-lama, saya sakit belakang. Duduk menyembang petang-petang bawah pokok tu 3 jam tak apa. Tak ada sakit belakang, urat pun tak sakit dah. Tapi Allah Ta'ala beri makan ke tak? Bagi. Makan, tidur cukup, sampai lebih tidur. Tak tahu nak buat apa. Duduk rumah lepas tu tidur, mau pukul 12.
Masak. Lepas tu makan nasi. Lepas zuhur tidur. Bangun dekat asar. Pasak lagi tengok-tengok apa ada kebun-kebun bunga, ke pokok-pokok apa ada depan rumah tu tak? Makan nasi petang-petang, lepas maghrib pun mengantuk dah. Lepas maghrib mengantuk. Ada orang tak mau pergi kuliah maghrib sebab apa? Saya tak boleh, Ustaz. Saya memang maghrib ni memang saya mengantuk. Lebih tidur daripada jaga. Nikmat Tuhan bagi tidur. Tapi dia buat apa dengan Allah? Dia tak ada buat apa dengan Allah. Tak ada rasa nak bersyukur dengan Allah Ta'ala dengan apa yang Tuhan bagi pada dia. Masa Allah Ta'ala bagi kepada kita 24 jam seorang. Kita kena bahagi masa tu untuk kita kena bahagi masa tu untuk Allah. Dua perkara je. Untuk kita satu, untuk Allah satu. Untuk Allah ni untuk apa? Segala kita kena tahu bahawa kalau kita kira lah masa kita solat, jarang nak solat lama-lama. Solat sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana lakal hamdu. Allah baca apa tak tahu. Macam kata api. Solat seorang-seorang. Kita boleh ambil masa kita solat tu dengan masa kita buat amal ibadah tu. Rupanya hidup kita 24 jam tu banyak masa kita duduk saja nak banding masa ibadah. Tapi Allah nak ampun juga kita. Allah Ta'ala nak bagi syurga juga. Walaupun dalam keadaan begitu, Tuhan nak bagi syurga juga. Taklah kata mu tak boleh syurga lah mu. Tak, dapat syurga. Dapat nikmat juga. Sebab itu kerja Allah untuk pelihara kita. Ni penduduk Sabak ni, walaupun dia tu tak bersyukur dengan Allah, Allah Ta'ala kata baldatun tayyibah, negeri dia baik, negeri dia molek. Wa rabbun ghafur, diberi keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala bagi lagi peluang untuk bersyukur. Walaupun dalam keadaan tak bersyukur dengan Allah. Kita ni Tuhan bagi peluang lagi, umur kita ni. Umur kita ni Tuhan bagi lagi. Sihat tubuh badan Tuhan bagi lagi. Kalau sakit tu sakit lah. Tak apa nak macam mana sakit. Tapi Tuhan bagi peluang lagi. Ingatan pun ada lagi, mulut pun boleh bercakap lagi, mata pun boleh celak lagi, boleh kenal orang lagi. Kita buat apa? Apa yang kita buat selepas Allah Ta'ala beri nikmat yang begitu banyak? Mungkin kita fikir, lambat lagi kot nak mati. Lambat lagi kot nak mati. Bukan kita boleh WhatsApp Malakul Maut, tanya bila? Dan malam ni orang WhatsApp pula. Tanya Malakul Maut sikit, bila tarikh? Malakul Maut pun tak tahu. Kerana dia hanya disuruh oleh Allah SWT. Cara Allah Ta'ala cabut nyawa kita ni, Allah Ta'ala sendiri yang cabut nyawa. Pertama, Allah Ta'ala akan utus Malakul Maut. Dua. Yang ketiga, malaikat-malaikat yang lain yang bawah pada Malakul Maut cabut nyawa. Macam mana cara Tuhan cabut nyawa kita, wallahu alam, kita pun tak tahu. Tetapi itulah cara. Allah sendiri pun ada cabut nyawa. Ada yang Allah Ta'ala utuskan malaikat dia. Utuskan malaikat tu bukan makna Allah Ta'ala tak tahu, Allah Ta'ala serah kerja pada malaikat. Tidak. Sebagai nak tunjuk malaikat tu ta'abbud dia pada Allah, iaitu malaikat tu mengabdikan diri pada Allah yang sanggup buat apa sahaja Allah Ta'ala suruh. Kita kena siapa cabut nyawa kita, wallahu alam, semuanya bersebab. Oh, dia tu jatuh semalam. Lepas tu bagi hospital tak ada. Sebab dia jatuh tu sebab. Jatuh sebab apa? Darah tinggi sangat. Oh, darah tinggi. Memang darah tinggi, duk nampak malaikat depan tu. Tercabuk jantung. Tak ada lagi orang yang mati di hospital, doktor buat, tak ada apa, tak ada penyakit apa saja nak mati. Ada? Ada. Mesti ada. Paling kurang pun dia kata, jantung. Tak sakit jantung macam mana tuan-tuan? Malakul Maut duduk depan. Dan kita pun nampak, dia duduk sengih dekat kita. Balik di rumah ni, Malakul Maut duduk tunggu depan pintu. Tak balik ni rasa ni. Pergi kot lain, ustaz kata gitu tak jadi, tak balik dia kata. Itu semua Allah Ta'ala takdirkan kepada kita, diperintah supaya bersyukur. Apa balasan dikenakan mereka? Tengok ayat nombor 16. Fa'a'radu fa'arsalna 'alaihim فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم
وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتا أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. Balasan yang mereka dapat, fa'aradu, tapi mereka berpaling. Mereka berpaling tidak disebut apa yang mereka berpaling tu. Allah Ta'ala tak sebut. Jadi maksudkan berpaling maknanya tidak bersyukur dengan nikmat Allah SWT. Segala nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada dia, dia tidak balas dengan ketaatan. Sebaliknya dia balas mungkin kesyirikan pada Allah Ta'ala, dan mereka tidak patuh dengan arahan Allah. Memang tak patut sama sekali. Saya sebut tadi, di utara tanah Arab tu ada Nabi Daud, mereka bersyukur. Dan apa yang mereka dapat? Mereka dapat nikmat daripada Allah. Di selatan ni, penduduk Yaman ni, kelebihan ada. Tapi mereka tak bersyukur. Baik. Boleh nampak tak? Ayat ni, Nabi baca, duduk di Mekah. Utara tu ada Palestin, selatan tu ada Yaman. Allah Ta'ala suruh tengok kedua-dua. Dan orang Mekah, dia pergi berniaga, dia musafir ke Yaman dan dia musafir ke Palestin. Dia tengok kesan-kesan yang ditinggalkan ini. Ni nak bagi tahu bijak Al-Quran. Kita duduk Malaysia, kita tak nampak. Kita hanya ambil, orang panggil pedoman daripada ayat. Tapi, orang Mekah tu sendiri, Nabi baca ayat depan dia. Mula-mula tadi, ayat nombor 12-13 tu cerita berkenaan dengan kerajaan di utara Palestin. Pernah pergi tak orang Mekah? Pernah pergi. Pernah berdagang ke Palestin? Pernah. Mereka pernah pergi ke bumi Syam. Dan Nabi sendiri pun pernah sampai ke bumi Syam, bumi Syria. Syria, Palestin, Jordan. Itu termasuk dalam bumi Syam. Dan Palestin ini termasuk dalam bumi Syam. Tengok di Palestin, kerajaan Nabi Daud, kerajaan Nabi Sulaiman. Hebat. Sampakah hari ini, orang Yahudi, dia nak supaya nak bina haikal Sulaiman, katanya, kerana itu adalah tanah negeri dia. Itulah tanah negeri dia. Bagi dia orang Islam ni, mari jajah tanah dia. Dia tidak sedar dia yang rampah tanah orang. Yahudi mana ada tanah dalam muka dunia ni? Dia kata Madinah tanah dia. Dia pernah dihalau oleh Nabi daripada Madinah. Mana tanah Yahudi dalam muka? Tidak ada. Dia kaum yang tidak ada negeri sebenarnya. Sebab tu dia usik negeri nak Palestin, nak Israel tu. Daripada kecil besar ni sampai dia boleh memisahkan di antara Gaza dengan satu lagi tu. Dia boleh pisah dua tu. Dia boleh letak benteng di tengah-tengah, yang mana orang nak pergi daripada Palestin sebelah sini dengan Palestin sebelah sini tu 3 hari perjalanan. Lalu ikut Jordan. Tu pun tak tahu lagi boleh masuk ke tak. Dia letak benteng tinggi. Kedai obat duduk sebelah sana, hospital duduk sebelah sana, rakyat duduk sebelah sini. Kalau tak ada obat, dia mari serang hari-hari. Nak beli obat dekat mana? Jahat Yahudi ni. Jahat Yahudi. Itu kerja dia. Dia begitu bermusuh. Bukan dia bermusuh dengan orang Palestin. Tuan-tuan kena faham. Dia bermusuh dengan orang Arab. Dia bermusuh dengan orang Arab saja. Tak. Dia bermusuh dengan Islam. Tapi fokus yang utama dia orang Arab. Kerana dia benci kepada Arab. Di Palestin. Di Yaman ada cerita ni pula. Tadi orang Mekah ni, dua-dua kamu kena tengok. Dua-dua kena tengok. Palestin yang bersyukur, Yaman yang tidak bersyukur. Maklum mereka berpaling. Mereka pernah berpaling dah dulu. Bagaimana kita tengok mereka sembah matahari. Iaitu masa Bilqis apabila burung hudhud. Burung hudhud mari. Bila Nabi Sulaiman perintah semua sekali hadir. Ini bukan burung hudhud tu. Nah. Dia pun tengok. Nabi Sulaiman tengok. Seekor tak ada burung. Mana dia pergi ni burung ni? Burung hudhud ni. Dia pun mari jumpa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kata, kalau tak mari lagi hudhud ni, aku nak rejam dia. Aku nak pukul dia. Kerana melanggar perintah aku. Mari. Dia bawa berita bahawa di sana aku tengok ada seorang ratu yang memerintah, perempuan memerintah, menyembah matahari. Di kawasan nama Istana Bilqis ni, tak silap saya, nama Kaukaba, tempat dia tu ada di Yaman. Ada di Yaman. Siapa kalian? Tapi istana dia tu hancur dah lah.
hancur. Tapi cerita ni cerita negeri Sabak ni di sebelah Ma'arib di Yaman. Kalau orang mengaji Yaman mungkin tahulah, Ma'arib ni dia ada satu empangan. Sebab tu ayat ni Tuhan kata fa arsalna alaihim sailal aram, dan kami datangkan kepada mereka aram. Sailal aram ni maknanya banjir disebabkan oleh empangan pecah. Kalau banjir saja-saja lain. Dia sekali lalu je banjir tu. Air daripada hulu Gua Musang tu dia lalu sikit, masuk bandar Kuala Kerai sikit, dia bagi sikit seorang, sampailah pada laut. Air tu dia pergi ke laut. Kalau laut tu pasang, sudah lamalah masa banjir tu. Kalau laut tu pasang, lagi tinggi paras air di sini, sebab laut tak boleh nak terima air yang banyak daripada hulu. Semua sungai melimpah. Dan kaedah dia, bila sungai itu melimpah, bila bawa selut daripada hulu tu, semua tanah-tanah di tepi sungai ni subur. Untuk tanaman jagung, tanaman ubi, tanaman apa, memang subur lepas daripada banjir. Bijak juga Allah Ta'ala buat ni. Baja semula jadi. Sebab tu kalau tengok di Kelantan tu, ada tanah jagung tepi sungai tu penuh. Tu tanah tu subur. Baja yang dibawa daripada hulu Kelantan. Ni banjir ni teruk ni. Banjir yang Sailal Aram maknanya jenis banjir empangan pecah. Kita boleh bayanglah bila empangan pecah tu mana. Ada pendapat mengatakan bukan air laut yang melimpah ni. Jadi banjir ni sebaliknya empangan air yang mereka kumpul sendiri. Sebab negeri Sabak ni dia terkenal dengan ada empangan air. Dia bagi nama Saddil Ma'arib. Saddil Ma'arib ni maknanya mereka sekat air tersebut, dan air tu sendiri lalu kat celah-celah bukit, dia salur kat tanaman tu. Sedang-sedang air tu tak laju sangat, maka hidup tu subur. Hidup tu subur. Kejadian yang berlaku kalau tengoklah sejarah tahunnya ke 450 Masihi. 450 Masihi. Ada satu cerita lah dalam cerita ni, bahawa mengikut pendapat Al-Wahb ibn Munabbih, seorang ulama tafsir juga, dia kata bahawa penyebab kepada hancurnya tu kerana dia buat apa orang panggil, dia buat empangan tu, dia sekat air tak mau bagi keluar tu. Empangan kan kita kena sekat air dah. Dia buat dengan jerami. Dia buat dengan jerami yang dicampur dengan seluk apa, dia buat jadi lekat elok benda tu. Pandailah dia buat tu, ditutup. Kemudian orang Sabak ni menjaga bendungan air tu, dia pelihara kucing. Sebab apa? Sebab yang nak kerik jerami tu tikus. Ada banyak pelihara kucing. Kucing cantik katanya, riwayat lah, cantik kucing. Bagus juga pelihara kucing ni. Tapi kalau hidup berjiran rumah teres tu, tak bagus nak pelihara kucing. Berok sebelah rumah. Nak, Allahu Akbar, seksa hidup. Saya buat pengalaman ada lah. Allah, nak pelihara kucing, pelihara dalam sangka lah. Kalau duduk sebelah rumah tu, ni dia lepas kucing, dia pergi berok tepi rumah. Kucing tu pula pandai. Dia pergi berok tepi rumah jiran, dia tak berok rumah dia. Perangai apa tak tahu. Kalau kita duduk dalam kampung gini, tak apalah, kawasannya luas. Duduk dalam kampung nak pelihara kucing, tak apa, mana sabar. Ni rumah teres dekat-dekat nak pelihara kucing. Bau tak kucing, tetamu mari rumah kita pun tak selesa. Bukan kita tak suka kucing. Ada juga jiran ni gitu. Tuan-tuan kena ingat, tak masuk syurga orang yang menyakiti jiran ni. Buat amal banyak mana pun tak masuk syurga. Memang ada hadis Nabi sahih. Di antara orang yang tak boleh masuk syurga, itu orang yang menyakiti jiran dia. Dia lena tidur sedangkan jirannya lapar. Ada juga hadis gitu. Jiran tak tahu makan apa, tapi dia tidur sedap. Dia duduk makan ikan teri, jiran dia makan ikan kering. Dia tak makan apa, dia tak pernah tanya jiran dia. Apatah lagi menyakiti hati jiran dengan benda-benda yang berbau begini, lagi tak boleh. Lagi orang duduk rumah teres tu, ripuk pada majlis, majlis mari tangkap.
Gaduh pula dengan jiran. Baru tangkap kucing saya begini-begini. Padahal dia yang biar kucing tu berkata-kata. Busuk habis rumah orang. Allahu Akbar. Jadi, sebab tu Nabi kata, satu nikmat boleh jiran yang baik. Jiran baik ni satu nikmat. Kita tinggal rumah, jiran kata, tak apa, saya jaga rumah awak. Baik sungguh. Apa makanan pun mari hantar pada kita. Kita pun masak pergi hantar ke dia. Allah. Jiran baik ni untung. Jiran baik ni jadi lebih pada adik-beradik kita. Sebab adik-beradik duduk jauh. Dapat jiran-jiran yang baik. Hati pun rasa lega, tenang. Sebab apa? Tinggal rumah dengan rasa tenang. Sebab apa? Tak apa, jiran kita baik. Tapi kena jiran perangai macam Dajjal. Nak tinggal rumah pun rasa takut dah. Allah, baik. Jadi Allah Ta'ala takdir, akhirnya, tikus-tikus ni, macam mana tak tahulah, dia boleh mengalahkan kucing tu. Hak jaga tu. Hak pelik juga. Tom and Jerry. Tak, Tom tu kucing tak? Tiba-tiba, Jerry tu. Dia lebih cerdik macam mana tau. Jadi tikus tu jadi lari. Bila tikus akhirnya, kucing tu lari. Akhirnya tikus tu masuk dalam bendungan tu. Ni atas perintah Allah Ta'ala jugalah. Habis pecah. Semua sekali, air tu mengalir. وَبَدَّلْنَاهُمْ dan kami gantikan kebun mereka itu dengan dua kebun yang ditumbuhi pokok-pokok yang amat pahit. Masya Allah. Kami gantikan yang subur tadi dengan pokok yang cukup pahit, yang rasa tak sedap dan tak boleh buat hasil langsung. Wa athlin wa syai'in min sidrin qalil, dan pokok asl. Pokok asli ni pokok jenis berduri. Kalau kita ni pokok bidara, ada dua jenis. Satu bidara yang tak berduri, satu bidara yang jenis berduri. Dua-dua Tuhan bagi. Hak tak berduri dengan berduri. Tak ada dapat hasil apa, tak boleh buat apa satu pun berganti kepada ni. Ni adalah banjir yang terjadi, maka sistem tanaman pengairan tu musnah. Tadi dia buat bendungan air, lalu air tu dia bendung sini, dia sekat sini, air tu pergi dengan baik. Sistem aliran pun ada, tanaman jadi subur. Sekarang ni sistem aliran tidak ada. Air pun tak ada, dah pecah habis dah. Maka tanah tu jadi kering, negeri tu jadi musnah, hasil tanaman pun tidak ada, adanya pokok-pokok yang pahit yang tidak beri apa, kerana sebab mereka tidak bersyukur dengan Allah. Dzalika jazainahum bima kafaru. Allah Ta'ala sebut. Demikianlah kami berikan balasan mereka kerana kekafiran mereka. Jelas Tuhan sebut. Kufur yang dimaksudkan di sini ni kufur nikmat. Kufur nikmat. Kufur akidah satu, kufur nikmat satu. Mereka tidak menghargai nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Sikit pun mereka tak ada harga bagi mereka. Bila seseorang, mana-mana orang pun tidak menghargai nikmat yang Tuhan bagi, memang balasan Tuhan akan bagi. Nikmat masa muda di antara benda yang Allah Ta'ala katanya di hari akhirat. Masa muda buat pergi ke mana? Mungkin sekarang ni tak ada dah usia muda tu. Ada 50, 60 dah. Nikmat masa muda. Ni masa adik-adik duduk sekolah ni. Ya? Masa muda. Mengaji sungguhlah masa muda. Sebab bila kita tua nanti baru kita fikir. Nyesal kalau aku mengaji sungguh dulu pun okey. Masa tu nak undur kembali, tak boleh dah. Nak jadi muda balik, nak pakai produk apa? Produk apa nak jadi muda balik? Nak letak apa di muka ni? Untuk jadi muda. Tetap tua situ. Tetap cara situ. Tak nak muda balik, tak ada dah. Aku takutlah ada produk Fair Lovely ke. Nak produk awak duk kecantikan, awak duk mengemping tu. Produk-produk kecantikan tu, letaklah apa pun. Tapi Allah Ta'ala akan bagi nampak bahawa kita ni berumur. Itu dunia, kitaran dunia. Yang muda akan jadi tua, yang tua akan tua lagi akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muda pun akan bertemu dengan Allah juga. Kitaran hidup ni manusia akan alami semua benda tu. Tapi satu benda je Allah Ta'ala kata, jangan kufur nikmat. Kerana nikmat yang diberikan itu kalau tak bersyukur makna kamu kufur. Wa hal nujazi illa,
dan kami tidak menjatuhkan azab demikian kecuali kepada orang-orang yang sangat kafir. Kami tak hukum buat banyak ni, kami hukum banyak dah. Allah Ta'ala hukum setimpal dengan apa yang manusia buat. Baik. Sebut soal hukuman ini, dua jenis. Beruntungnya umat Nabi Muhammad ni sebab Allah Ta'ala tangguh hukuman. Tapi kaum yang terdahulu, Allah Ta'ala bagi atas muka dunia, on the spot. Umat Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala tangguh hukuman. Semua bentuk-bentuk bala bencana ni dia panggil ibtila, dia panggil ujian. Dia panggil ujian. Marilah tsunami apa pun, orang panggil ujian. Itu untuk umat Nabi Muhammad. Walaupun nampak macam bala. Berdasar kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi satu hari Nabi solat begitu lama, Nabi minta beberapa perkara. Di antara Nabi minta, yang pertama sekali, ya Allah, kamu jangan jadikan umat aku ni miskin. Siapa dia boleh jadi kafir kerana miskin. Allah Ta'ala terima. Tak ada lagi orang jadi kufur sebab kemiskinan. Tidak ada. Nah, mesti ada orang tolong dia. Dia kufur tu dengan sebab diri dia sendiri. Bukan sebab kemiskinan. Itu yang pertama. Benda yang Allah Ta'ala tolaknya, ya Allah, kamu jadikan umat aku ni berpecah belah sama sendiri. Bergaduh sama sendiri. Berkelahi sama sendiri. Allah Ta'ala kata, minta maaf Muhammad, ni aku tak terima. Bermakna bala kepada umat Nabi Muhammad ini bergaduh sama sendiri, berpecah, berkelahi, itu bala kepada umat ini. Yang lain tu mari banjir besar semua sekali, tsunami apa, orang panggil ujian. Panggil ujian. Kalau bala, satu pun Tuhan tak tinggal, Tuhan habis semua sekali macam umat-umat lepas. Kalau bala ni orang mukmin tidak kena bala. Kalau orang mukmin kena sikit bala, itu adalah salah satu daripada perkara yang Allah Ta'ala uji dia dengan keadaan tersebut. Sebab itu janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada orang mukmin. Orang mukmin hiduplah keadaan susah, kena kawal hawa nafsu dia, kena kawal segala-galanya. Tapi akhirat dia hidup senang. Sebab apa yang diinginkan oleh nafsu dia, diberi oleh Allah Ta'ala di hari akhirat. Baik. Allah Ta'ala sambung lagi kisah sejarah dia. Ini nikmat yang kedua. Nikmat pertanian yang tersebut sebelum ini. Ini nikmat kedua ni. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً. Dan kami jadikan antara mereka negeri-negeri yang kami limpahkan berkat kepadanya, beberapa negeri yang jelas kelihatan. Al-Qura allati barakna fiha, negeri yang kami limpahkan berkat ke atasnya ni, merujuk kepada Palestin. Maknanya, antara Palestin dan Sabak ni, ada banyak negara yang boleh berniaga di tengah-tengah tu. Ada maksudnya Mekah di antara Palestin dengan Sabak di Yaman ni, ada negara-negara yang duduk di situ, yang subur sebagaimana dia juga. Maknanya, bila semua negara ni hidup dengan tenang dan mereka boleh berjalan pergi mari, maknanya sesuatu nikmat. Nikmat tak takut. Mungkin kita tak nampak benda tu sebab kita tidak duduk di padang pasir. Kita naik kereta kita, kunci bom Alstar, Perlis, bom Penang. Nikmat sebenarnya tu. Dan kita nampak gini sudahlah. Nak bagi faham lagi. Sebelum daripada PKP, mana kita nak pergi pun boleh. Tak payah susah-susah pergi balai polis. Polis di balai pun kita tak kenal siapa dia. Betul tak? Kita pergi tu, start kereta, mana? Cik Kandak. Ingat ke makan Cik Kandak Merkit? Penang. Zaman saya belum kahwin lagi dulu, duduk di Kota Baru, ada kawan otak masuk air sikit lah. Otak masuk air dia je. Ayah dia orang kaya, naik BMW. Dia kata, dia telefon, dia panggil Syekh, kata ada apa telefon pagi-pagi ni? Kata, pagi-pagi telefon pukul 8.30. Ada kerja tak hari ni? Kata, nak pergi mana? Pergi Kuantan. Duduk Kota Baru nak pergi Kuantan.
Kita tanya kerja apa? Tak ada. Makan nasi gulai kapati. Kata. Apa? Kata, betul ke? Anak ambil. Tunggu. Pukul 9 sampai. Beri pecuk kata bom BMW. Sampai lebih kurang 9, 10, 12 gitu. Sampai pukul 10, 11, pukul 11 lebih. Makan gulai kapati. Lepas tu kita nak pergi mana? Balik. Allah katamu ni masuk air sungguh. Dah balik sampai Kelantan. Hari tu berjalan ke dia suka lagi. Makan pagi nasi khabu di Kota Baru. Naik kapal terbang makan tengah hari di Kuala Lumpur. Duduk saat lepas minum kopi balik makan malam di Kelantan. Sehari tu pergi makan saja, tak ada kerja lain. Kawan dengan dia, kali dia dengar live dia boleh jadi. Allah bagi tahu. Allahu Akbar. Nak beritahu nikmat. Itu yang sikit gauk tu. Jadi nikmat nak beritahu. Jadi belum pada PKP tu kita nak pergi mana? Penang, Hamidiah, makan nasi kandak Hamidiah tu, masyhur. Boleh pergi, tak ada surat polis pun. Tapi bila adanya sekatan kerana penyakit wabak ni Tuhan lindung, kita nampak susah nak bergerak. Kadang-kadang nak balik pun malas Kampung mana? Kampung Perak ke Negeri Sembilan. Bapak kena buat surat. Buat surat alasan yang munasabah. Tak pergi polis. Nak balik buat apa? Tak ada. Saja nak pergi makan nasi berani. Agak-agak polis bagi tak? Baru dah tak bagi. Dia kata duduk rumah lah pakcik. Buat nasi berani sendirilah. Suruh maklum buat. Dia kata. Lah, buat nasi berani sendirilah. Tak payahlah. Dia kata. Sebab apa? Mesti ada tujuan nak pergi. Makna itu salah satu penarikan nikmat daripada Allah Ta'ala. Yang selama ni kita boleh pergi, boleh balik, boleh pergi, boleh balik. Ni Allah Ta'ala cerita. Lepas kami suburkan tanaman kepada mereka, kami bagi segala-galanya. Kemudian kami bagi juga perjalanan musafir yang senang nak berjalan. Kalau tuan-tuan berjalan musim PKP baru ni dah. Roadblock ada. Nak berhenti RNR kedai pun tak buka. Saya ingat lagi saya balik ada kematian keluarga. Allah susah. Bawa bekal. Nasib baik hari tu saya sampai dekat Kuala Nerang tu Ustaz Zuhdi. Ustaz Zuhdi apa Ustaz Taliban. Dia telefon. Dia kata Ustaz Khairul mari ambil ni, dia kata. Masa tu bulan puasa. Apa dia Ustaz mari ambil. Saya anak sedia bekal. Ustaz Zuhdi ni bagus sungguh. Dia bahagia makan, beri makan orang dia baik sungguh. Dia ambil lalu kat Kuala Nerang ambil bekalan nak buka puasa. Kalau tidak tak ada kedai. Buka puasa tengah tepi jalan tu dekat dengan baling nak boleh ke sampai. Maknanya susah dulu nak berhenti kedai mana pun boleh. Nak berhenti kedai mana pun boleh, tak ada masalah. Kedai anak dara ke nak janda ke boleh belaka. Ni kena bekal daripada rumah, kena buat begitu, kena buat begini. Nikmat perjalanan tu telah tidak ada pada kita pada hari ini sebab dengan virus corona yang ada. Allahu Akbar. Jadi bila Allah Ta'ala nak ambil balik corona ni, kita pun tak tahulah. Vaksin semua dah suntik dah. Ada orang hak suntik dah, ada hak tak suntik lagi. Kita bagi pada hak bekerja dulu. Hak ada barisan hadapan. Kita ni hak belakang-belakang sikit. Macam mana Ustaz, vaksin tu letak apa mana kita tahu? Kita bukan penjual vaksin. Kita terima lah. Kerajaan kata halal lah. Kita pakai fatwa dia. Nak buat apa kita nak sebut-sebut lagi? Baik. Wa qaddarna fiha as-sayr. Dan di antara kami tetapkan negeri kami dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak perjalanan. Tempat yang boleh dilawati dengan selamat, jarak-jarak yang tidak jauh. Orang Arab dia berjalan, dia bawa atas unta dia tu macam-macam. Dia kira tidur di tengah padang pasir. Tengok pokok mana-mana, dia tidur situ. Bekalan air, dia ada tempat sumber air di tengah padang pasir tu. Allah Ta'ala bagi maha kaya sungguh Tuhan ni. Saya pernah berjalan pada pasir ni seminggu. Tapi tak naik unta lah. Naik unta tak boleh gerak. Unta saya naik. Patah bingkai unta tu. Betul. Unta tak bagus sungguh. Saya try dah. Masa tu besar lagi masa tu dah. Kawan kata mu naik unta try. Unta badui besar. Unta merah. Baru kita nampak unta merah tu. Unta ni bila dia nak suruh dia duduk, tuan dia pijak kaki depan.
Kaki kanan tu, dia pijak kaki tu, unta tu pun turun. Turun. Lepas tu kawan kata, naik dia kata. Syekh dia kata naik. Hai. Boleh kan? Yang boleh, kata unta besar ni kata. Badui tu, orang jaga tu badui. Dia kata, ya Allah. Kata, boleh kata, boleh. Ya Allah, naik. Itu pun naik. Tuan dia kata, Tuan dia suruh bangun. Tak bangun paksa dah unta tu. Cerdik kata unta ni. Sampai kahit ni saya ingat kisah ni. Kata Allah, mentah-mentah lah aku besar, kata unta ni tak naik. Nah, tu cerita dia. Jadi, unta ni pula, kalau kita berkawan dengan badui ni, dia akan jalan laju bila tuan dia menyanyi. Tuan dia menyanyi. Nyanyi waktu Arab ni dia pandai bersyair. Kalau tuan dia nyanyi lagu tak rancak, dia jalan slow. Kena danduk Mas Idayu tu. Boleh jadi laju. Boleh jadi laju. Otak tu berlari. Dia betul lah. Tuan dia menyanyi tu, dia syok dengar nyanyian tu. Dom, dia jalan laju. Tu pengalaman kita. Duduk. Dan Allah Ta'ala ni dia bagi, Masya Allah sungguh. Di tengah-tengah padang pasir tu ada mata air. Ada mata air. Dan kawasan yang kita nak tengok ada mata air tu, kawasan dia ada rumput-rumput sikit. Ada batu-batu di sebelah tu. Biasanya orang Arab ni dia akan jaga betul-betul perigi tu. Sebab masing-masing nak guna. Tak ada orang khianat. Tak ada orang khianat. Kita pergi. Saya pergi dengan kereta Land Cruiser besar tu. Dua biji pergi. Tu bawa barang. Pergi tengah-tengah padang pasir tu. Ada batu-batu penuh tu, ada air, Masya Allah Tuhan. Sejuk walaupun padang pasir tu panas. Bersih air pakat minum. Kita pun orang berkemah situ. Nampaklah 2-3 biji kereta lagi duk berhenti situ. Jadi perkemahan pula di situ. Malam, betul lah itu daging habis. Tak beli, dipekan dulu. Daging kambing nak makan pun. Jumpalah ibu dok. Mau duk padang pasir. Kawan tu reti. Bewok pasir tapi bukan macam bewok tu dia lidah cabang gitu dah. Ni lidah betul dok ni. Kawan saya pun sembelih mula-mula saya nak makan tak lalu kata. Sebab nampak tuan tu dah jadi nasi. Tak banyak pada orang pula makan. Dah itu cerita dia. Maknanya perjalanan tu jauh. Dan saya ingat lagi lah bila sembahyang maghrib tu, kawan saya jadi imam tu, dia baca ayat ni. Dia baca ayat ni, saya pun dengar ayat ni, baru kita faham bahawa perjalanan yang selamat semasa musafir itu adalah satu nikmat. Kerana al-musafir qit'un min al-azab, Nabi sebut. Musafir ini adalah sebahagian daripada azab Allah. Azab macam mana? Tuan-tuan bayang, kita nak pergi ke Mekah, kita pergi ke Mekah. Daripada Malaysia ni, okey, cok pasport semua, tak ada azab mana. Sampai dia Jeddah, tahu beratur. Dengan Pakistan, dengan India. Sekejap dia kata, sini. Dia suruh duduk sini. Elok-elok kita beratur sini, dia suruh duduk kaunter ni pula. Nah, dia pegang handset satu, dia tengok pasport kita tu, dia tengok handset. Dia cop satu. Dia pun bagi kat kita. Lepas tu dia duduk main handset dia, kita duduk beratur panjang ni. Kita rasa loku kepala tu rasanya. Kita rasa dah, kita duduk dalam ihram ni. Ustaz suruh sabar duduk dalam ihram. Siapa dia boleh rasa benda tu lah. Allah, seksa sungguh. Kalau bulan puasa lagi seksa. Tapi bila kita ingat hadis Nabi ni, al-musafir qit'un min al-azab, musafir ni sebagai daripada azab, kita rasa reda. Ni rupanya azab. Sebab negeri tu bukan negeri kita. Dia nak buat macam mana pun undang-undang negeri dia, kita nak buat macam mana? Kita nak pergi marah ke dia pun tak jadi juga. Ada seorang pokcik dia jenis hangin, marah. Dia tak tahu. Dia kata belakang. Marah belakang. Lagi kena batu belakang lah. Tu dia. Jadi itu semua azab dalam musafir. Kita nak berhenti buat macam rumah kita pun tak boleh. Jadi bila kita ingat musafir ni sebagai daripada azab, bila Allah Ta'ala bagi nikmat kemudahan untuk kita bermusafir dengan baik, orang negeri itu pun sambut kita dengan baik, lalu salah satu daripada nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Begitulah yang terjadi pada ayat yang ke-18 kita baca. InsyaAllah kita sambung pada minggu hadapan, insyaAllah. Di antara huraian ayat ni lagi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa ufawwidu amri Allah innallaha basirun bil ibad. Jemput tuan-tuan jamuan belakang.
makan apa yang ada yang kami sediakan. Kalau tuan-tuan ada niat nak buat kenduri ke apa, kena bagi tahu kami awal-awal lah, supaya benda tu tak jadi lambatkan